Pasang kekasih menunggang motosikal. Anda bayangkan. Jadi, bila menunggang motosikal, berada di mana mereka berada? Mereka telah pun memasuki kawasan tapak tanah perkuburan. Tapak tanah perkuburan, dalam kisah ini mereka menceritakan sampai di luar tanah perkuburan sekitar jam 11.30 malam. Setelah keluar makan, kemudian katanya bekas kekasih saya. Oh, dah putus lah ni bekas kekasih saya mengajak saya untuk pergi jalan-jalan pusing-pusing naik motosikal. Saya tanya, nak ke mana? Katanya, surprise. Okeylah, saya pun ikutkan. Saya ni pembuncing, dia yang menunggang motor. Saya pun duduk dalam di motosikalnya. Dia tunggang, sama-sama kita tunggang. Dan saya tanya, you nak pergi mana? You nak pergi mana? Dia diam diri, kata nantilah, nanti. Akhirnya, bila dah masuk dekat kawasan Jalan Bahar, saya bertanya dengan dia lagi, you nak bawa I pergi mana ni? Marah beliau kepada pasangan kekasihnya. Akhirnya sampai dekat satu sudut, dia pun memberitahu, jom kita masuk dalam pusing-pusing adventure nak. Saya pun marah, saya kata tak nak lah. Takutlah. Nak takut apa? I kan ada. Katanya di sini. Kita pun menunggang motosikal. Anda bayangkan pendengar di 897 FM. Bila sedang tunggang motor masuk dalam kawasan tanah perkuburan hanya berdua, memang menyeramkan sangat-sangat. Fikiran saya mula fikir yang bukan-bukan. Mula fikir benda-benda yang menakut-nakutkan. Bila saya berada dekat belakang kekasih saya ni, sekejap-sekejap saya toleh belakang. Sekejap-sekejap toleh belakang. Perasaannya macam ada sesuatu yang kejar. Tapi tak ada. Sebabnya, perasaan takut tu mula meluap-luap pada Tika dan saat itu. Pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya, bila sampai dalam, dah masuk dalam sangat-sangat, keadaan menjadi begitu seram kerana gelap. Dan apa yang berlaku, saya baru perasan. Baru saya perasan yang mana kita berada bukan dekat kawasan kubur Islam. Tidak, Casey. Bila saya perhatikan betul-betul, kalau tak silap saya lah, pada waktu itu kita berada dekat kawasan kubur Hindu. Kemudian saya tanya, dekat mana ni? You kat mana ni? Keluarlah you. Tak mula, I takutlah. Tolonglah, keluarlah. Alamak dia ni. Sekejap je lah, tak ada apa-apa lah. Kita terus menunggang. Dan pendengar Ria 897. Satu ketika tu, saya mula rasakan di bahu saya macam ada orang cuit. Walhal sedang menunggang motosikal, tetapi tidaklah begitu laju pada waktu malam. Menunggang motosikal. Dan tiba-tiba dekat belakang saya macam ada orang cuit. 2-3 kali tau saya dapat rasakan. Bila sekali kena cuit, saya toleh. Kena cuit lagi, saya toleh. Sampaikan saya beritahu teman lelaki saya, keluar, kalau tidak saya tak akan berbual dengan dia. Kisi, dalam perjalanan kita nak keluar, akhirnya, teman lelaki saya tunggang motosikal. Bayangkan kita cakap nak keluar, dah 10 minit. Pusing, cari jalan keluar, tak jumpa-jumpa. You dah pusing banyak kali tau you. Kenapa tak keluar-keluar ni? Tadi masuk punya cepat. Ni sekarang kita masih dekat sini. Macam mana ni? You diamlah. Orang tengah stres ni. Tadi kita jalan mana I tak tahulah. Cepatlah keluar, I dah takut ni. Pendengar Ria 897 FM. Beliau menceritakan detik-detik cemas. Pusing dan pusing. Tak dapat cari jalan keluar. Mereka masih berada di tempat dan kawasan yang sama. Anda bayangkan.
Sampaikan saya menangis, kata beliau. Menangis terisak-isak dalam keadaan ketakutan. Sebabnya apa, Casey? Sebabnya apabila saya dengan teman lelaki berhenti seketika dekat dalam tanah perkuburan, teman lelaki saya cuba fikirkan bagaimana nak keluar daripada kawasan itu. Saya dengar dengan jelas dan boleh bau harum dengan wangi, dan dapat dengar dengan jelas seperti ada orang memanggil-manggil nama saya di dalam kawasan tanah perkuburan. Liza! 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 Casey, saya tak tahu apa yang berlaku. Yang saya tahu, pada waktu itulah, setelah kejadian ini dapat diselesaikan, teman lelaki saya telah pun meninggalkan saya seorang diri di dalam kawasan tanah perkuburan, kerana waktu tu saya dah seolah-olah kena sampuk. Dah kena sampuk, saya turun dari motosikal, saya duduk dekat atas jalan di tapak tanah perkuburan sambil bermain-main dengan rambut saya. Kemudian saya kata pada teman lelaki saya, dah, kau nak balik-balik. Aku tak nak ikut kau balik. Teman lelaki cuma cuba pujuk saya beberapa kali, tapi saya enggan ikut dia balik. Dan dia keluar tinggalkan saya seorang diri kerana dia takut. Dia datang balik apabila abang saya mencari dia dan tanya dia ke mana saya pergi. Akhirnya dia dedahkan yang dia tinggalkan saya dekat kubur sebab saya tak nak balik. Dia salahkan saya, Casey. Abang saya tanya, adik aku mana? Aku tahu kau keluar dengan dia. Mana adik aku? Pada mulanya, dia tidak ingin memberitahulah yang dia keluar dengan saya. Apabila abang saya gertak, mak saya pun masuk dalam frame. Baru dia beritahu yang saya berada dekat kawasan kubur. Bukan dia tinggalkan saya, tetapi saya yang tak nak ikut dia balik. Dipendekkan cerita, keluarga saya datang naik kereta cari. Dengan dia, dia tak naik motor, naik kereta sama 7-seater. Bapa, mak dengan abang saya dengan dia naik pusing, dia tunjukkan. Memang benar nampak saya sedang duduk dekat tepi jalan. Tapi saya tidak bergerak-gerak, masih berada di tempat yang sama. Syukur Alhamdulillah ada keluarga, Casey. Saya dengan segera diselamatkan, walaupun saya enggan pada pertama kali. Selepas beberapa pujukan dan beberapa surah yang dibaca oleh bapa saya naik. Selepas itu, saya tak lagi berkawan dengan jantan yang tak guna ni. Itulah pengalaman saya. Mohon maaf kalau kisahnya panjang, tapi inilah peristiwanya. Kalau boleh, janganlah pergi ke tempat-tempat sedemikian. Lagi-lagi hanya berduaan sahaja, dan kita adalah wanita. Terima kasih, Casey.